Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan berkat kurnia Allah saya telah berjaya menyiapkan video assignment ini, iaitu subjek akhlak tasawuf. Dalam subjek akhlak tasawuf, saya akan membentangkan satu bahagian daripadanya, iaitu tentang sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dan sifat al-mazmumah, iaitu sifat yang tercela. Sifat mahmudah dan sifat mazmumah saya akan ambil satu tajuk setiap daripadanya, iaitu sifat mahmudah saya akan ambil tajuk al-khawf, iaitu takut, dan sifat mazmumah saya akan ambil tajuk al-ujub, iaitu bangga diri. Sebelum saya nak pergi dengan lebih jauh lagi, al-khawf dan al-ujub ini saya akan menerangkan secara selintas selalu, iaitu al-ujub dengan al-khawf ialah satu sifat yang berkait dengan hati, yang mana al-khawf ini adalah sifat yang Allah nak kita ada dalam diri, dan sifat al-ujub ini ialah sifat yang kita patut buang jauh-jauh sebab ia adalah sifat yang tercela. Al-khawf ni maksudnya secara globalnya ialah rasa sakit hati sebab risau akan terjadi sesuatu yang tak disukai pada masa akan datang. Ketakutan ni ada pelbagai, ada banyak dekat yang berlaku pada manusia. Ada manusia yang takut kepada dosa, ada manusia yang takut kepada hantu, ada manusia yang takut kepada binatang buas dan binatang berbisa, dan pelbagai lagi jenis ketakutan. Tetapi dalam bab ini saya akan menekankan tentang al-khawf, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyaya farhabun." Maksudnya, dan hanyalah kepadaku lah kamu harus takut, iaitu tunduk. Dan dalam sabda Nabi SAW juga menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, maka yang lain akan takut kepadanya. Tetapi jika dia tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada lainnya. Takut kepada benda-benda lain ni termasuklah takut kepada manusia, takut kepada benda-benda yang remeh-temeh. Jadi dari Anas berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami dengan satu khutbah yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Beliau bersabda, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Maka para sahabat pun menutup wajah mereka dan terdengarlah suara tangisan mereka. Mengetahui apa yang aku ketahui ini ialah bukanya hijab untuk melihat syurga dan neraka, betapa indahnya syurga dan betapa beratnya siksaan yang dihadapi oleh ahli neraka ini. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis dari Anas ini. Jadi kita dah tahulah apa yang kita patut lakukan ialah meletakkan ketakutan itu. Yang pertama sekali adalah kepada Allah SWT. Konsepnya sama macam kita meletakkan cinta yang pertama sekali kepada Allah SWT, kemudian kepada Rasul ni pula kita dapat kemanisan iman tu. Baru begitu jugalah dengan takut ini. Dan tak ada yang lebih takut melainkan para ulama yang lebih takut kepada Allah SWT. Jadi macam mana kita nak rawat hati kita ni supaya takut kepada Allah? Dalam slide ini saya telah mengemukakan dua cara untuk kita takut kepada Allah. Yang pertama, ma'rifatullah ta'ala, kena kenal dengan nama-nama Allah, 99 nama-nama Allah. Dan kita kena banyak tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa betapa
beratnya dan siksaan ancaman bagi seperti yang telah berlaku pada kaum Nabi dahulu. Yang kedua ialah kita mestilah mendampingi para ulama dan orang soleh. Dan kita lihat bagaimana mereka ni takut kepada Allah SWT. Seperti anak kecil yang dia ni tak kenal binatang buas dan binatang berbisa. Jadi dia tak lari kepada binatang buas itu. Tapi bila dia melihat ayah dia yang takut akan binatang berbisa itu, dia pun menjadi takut. Begitulah juga dengan kita. Apabila kita lihat orang-orang soleh ini takut kepada Allah SWT, maka kita pun akan menjadi takut kepada Allah SWT. Contoh orang yang takut ni ada banyak, tapi saya akan beritahu dua daripadanya, iaitu Nabi Daud AS pernah menangis selama 40 hari dalam sujudnya, tidak angkat kepala hinggakan tumbuh rumput daripada air matanya. Dan yang kedua, Abu Bakar pernah berkata, seandainya aku menjadi seperti engkau wahai burung dan tak pernah diciptakan sebagai manusia. Bukannya Abu Bakar ini menyesali kerana kejadiannya sebagai manusia, tapi kerana takutnya kepada Allah SWT, kerana takutnya balasan yang akan dibalas oleh Allah seadil-adilnya di akhirat kelak. Takut adalah perasaan yang akan mengiringi seorang itu menuju kebahagiaan, tapi janganlah kita berlebihan sehingga kita berputus asa daripada rahmat Allah, kerana ia termasuk dalam sifat yang tercela. Seperti kata-kata Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya diumumkan bahawa semua orang masuk syurga kecuali seorang yang masuk neraka, maka aku benar-benar takut bahawa orang itu adalah aku. Apabila diumumkan bahawa semua orang masuk neraka kecuali seorang, maka aku benar-benar berharap bahawa orang itu adalah aku. Jadi dalam kata-kata Umar ini menyatakan bahawa takut yang bersama dengan harapan ar-raja. Jadi kita mestilah mengharap dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Jadi harapan dengan berangan ini sangat berbeza. Contohnya seperti seorang petani yang nak tanamannya, yang nak menghasilkan tanaman yang baik, tapi dia tidak melakukan ke arah untuk mendapat tanaman yang baik. Dia tidak membaca, tidak menyiram tanamannya itu, dan tidak pula memberi benih kepada tanaman itu. Mana kan dia nak dapat hasil tanaman tu. Tapi jika orang yang mengharap ini adalah orang yang akan berikhtiar dengan sungguh sedaya upaya dia memerhatikan tanah, menyiram dan menyebarkan benih, dan dapatlah dia hasil dengan izin Allah tanaman yang baik. Maka dapat disimpulkan bahawa siapa yang berharap kepada keampunan, keredaan dan syurga Allah SWT, maka dia akan mencarinya dengan melakukan banyak ibadah kepada Allah SWT dan memperbaiki amalan ibadahnya. Dan siapa yang takut kepada dosa, kepada muka-mukaan Allah, kepada neraka Allah, maka dia akan lari daripadanya dengan meninggalkan maksiat dan dosanya dan bertaubat kepada Allah SWT. Maka habislah tajuk bab sifat mahmudah, sifat yang terpuji, al-khawf. Saya akan masuk pula kepada sifat mazmumah, sifat yang tercela, iaitu al-ujub. Ujub merupakan salah satu penyakit hati yang sangat racun kepada diri seseorang itu. Sabda Nabi SAW, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, kedekut yang diikuti. Yang kedua, nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, kegaguman atas dirinya sendiri. Ibnu Mas'ud juga berkata, binasa ni ada 2 perkara. Pertama, putus asa, dan yang kedua, bangga diri. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bilakah seseorang itu menjadi buruk? Maka jawab Aisyah, ketika dia mengira bahawa dirinya adalah orang yang baik. Maka dalam hadis-hadis di atas, kita dapat definisikan bahawa hakikat wujud ni ialah pengagungan diri, iaitu melihat dirinya mulia, melihat dirinya
lebih baik dan berpemulihan daripada orang lain, dan melihat orang lain pula satu penghinaan. Orang yang ujub ni, dia rasa takut bila hilang nikmat dia. Dia suka dapat banyak nikmat sebab dia dapat lebih daripada orang lain. Maka untuk kita rawat al-ujub ni, kenalah kita fikir yang memberi nikmat itu. Maka tak perlulah kita berasa bangga apabila kita fikir yang memberi nikmat itu Allah SWT. Dan yang kedua ialah fikir akan hilang nikmat sebab sakit, lemah, sebab semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Allah berkuasa setiap sesuatu. Dan yang dibawakan yang heran ni, orang yang ujub terhadap ilmu ni, dia berkata, kenapa Allah ni luaskan kurnia kepada orang bodoh dan menjauhkannya daripada aku? Maksudnya, kenapa Allah bagi orang bodoh ni kaya dan aku ni berilmu tapi aku ni miskin? Dan jawapan untuk kita membidas kata-kata orang ujub ni ialah, kita tanya balik, mengapa pula Allah beri ilmu kepada kamu dan tidak kepada orang yang bodoh itu? Maka dapatlah kita tahu bahawa semuanya adalah pemberian Allah. Tak ada hak kepada kita untuk mempersoalkan segala kejadian Allah SWT. Apatah lagi kita nak menjadikan nikmat yang ada pada diri kita untuk mendapatkan nikmat yang lain pula. Dah dapat ilmu, nak kaya pula. Tetapi sebagai orang yang berfikir, orang yang berakal, hendaklah dia menjadikan ilmu itu bertambah iman dia, bertambah rasa kagum dia kepada Allah SWT kerana sifat pemurah Allah yang telah memberikan dia ilmu dan akal yang untuk dia menjadi bekalan menuntun dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT, berbalik kepada Allah SWT. Dan kesimpulannya, dapatlah kita pendekkan bahawa kita mestilah menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat buruk yang boleh membawa padah kepada diri kita, dan menanamkan sifat-sifat baik yang boleh membawa kita untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Semoga kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Ini orang bertakwa ini yang mempunyai 4 ciri, iaitu yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, redha dengan nikmatnya yang sedikit dan banyak. Yang keempat, sentiasa bersiap sedia untuk bertemu Allah pada bila-bila masa. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tur ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam syurga dan kenikmatan. Sekian itu saja daripada saya. Harap video ini dapat memberi inspirasi, dapat memberi ilmu untuk kita menambah, untuk kita bertambahkan amal kebaikan kita dan menyebarkan kebaikan. Okay, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.